Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallah maulanal azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahnya dan keizinannya pada malam yang berkah ini masih memberikan kesempatan dan kekuatan pada kita untuk sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Seterusnya, sebagaimana yang kita programkan pada tiap-tiap hari Selasa, minggu yang kedua tiap-tiap bulan, kita memanfaatkan sedikit waktu yang ada antara maghrib dengan isyak ni untuk sama-sama kita bermuzakarah dalam perkara-perkara yang ada kaitannya dengan ibadah dan akidah syariat Islam yang kita anuti, khususnya dalam kita merujuk pada kitab Edaman Penuntut ini. Semoga dengan kehadiran kita ke majlis-majlis ilmu seperti ini, insya-Allah sedikit sebanyak dapat memberikan maklumat dan pengetahuan pada kita, seterusnya dapat memberikan bimbingan untuk kita menghabiskan saki-baki umur kita yang masih ada. Mudah-mudahan hari-hari yang akan kita tempuhi berikutnya ini sentiasa di dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ya, pengajian kita pada malam ni kita masuk pada tajuk berkenaan dengan akikah, Akikah, muka surat 180. Muka surat 180. Jadi sebelum kita meninggalkan tajuk Adhiyah yang kita baca pada bulan sudah, ya, kita baca sikit, ada ujung sikit jari yang tak habis kena dengan pembahagian daging kurban. Pembahagian daging kurban tu. Jadi saya bacakan sini. Ya, soalannya, ya, adakah orang Islam dibenarkan memberi sedikit daripadanya kepada orang bukan Islam? Ya, tentang daging kurban tu, boleh ke tak boleh kita bagi pada orang yang bukan Islam, pada orang bukan Islam? Ya. Ya, pemberian ini daging kurban yang disembelih pada hari raya Aidil Adha hanya boleh dibagikan kepada orang kafir muahad. Kafir ada 3 kan, kafir harbi, kafir muahad dan kafir harbi, kafir muahad dan kafir kita macam kita dengan orang kafir yang ada di negeri kita ni lah. Mereka rasa aman, rasa seronok duduk di negara kita ni. Kafir harbi, kafir muahad, kafir zimmi. Okay, minta maaf. Lupa. Ya, kafir zimmi, kafir zimmi. Kafir ada sebenarnya kepada kafir muahad, iaitu golongan
bukan Islam yang terikat perjanjian, iaitu tunduk kepada pemerintahan Islam, dan orang bukan Islam yang menjadi tawanan perang. Okey. Itu faham kan? Itu faham. Pemberian ini dibenarkan atas beberapa dasar tujuan, seperti kerana kemiskinannya, ada pertalian darah, jiran tetangga, ataupun sebagai mengambil hatinya, mudah-mudahan terbuka untuk memeluk Islam. Ya, dengan kita beri dia daging kurban tu, insya-Allah. Ya, yang pertamanya dibenarkan atas dasar dan tujuan seperti kerana kemiskinannya. Kemungkinan dia orang miskin, Dan pertalian darah, ada pertalian darah dengan keluarga, dengan jiran-jiran di tempat kita tu, jiran tetangga atau sebagai mengambil hatinya, mudah-mudahan terbuka untuk memeluk Islam. Rasulullah SAW sendiri pernah memerintahkan isterinya Asma binti Abu Bakar, supaya berbuat baik kepada ibunya dengan harta, sedangkan ibunya seorang musyrikah yang berada dalam keadaan damai. Kebenaran ini juga diasaskan atas dasar bahawa ibadat kurban yang dilakukan adalah kerana Allah Ta'ala dan sebagai ibadat kepadanya. Dalam pembahagian daging kurban, yang paling utama ialah orang melakukan kurban memakan sepertiga daripadanya. Orang yang berkurban makan 1/3 daripadanya. Memberikan sepertiganya kepada saudara maranya, 1/3 bagi kepada saudara mara, serta sahabat handai, dan bersedekah dengan sepertiga lagi untuk fakir miskin. Itu pembahagian harta. Pembahagian daging kurban. Sekiranya saudara melebihkan ataupun mengurangi bahagian-bahagian pembahagian ini ataupun mencukupi dengan sebagainya, ia tidak menjadi masalah kerana Islam memberikan kelapangan dalam hal ini. Kau ada dia bagi tadi 1/3 untuk orang yang berkorban, 1/3 beri untuk dimasak, dan 1/3 lagi bagi pada fakir miskin. Kau ada lebih kurang lah, ada lebih kurang dari kita timbang-timbang tu kan. Kau ada yang ni 20 kilo, yang ni 15 kilo kan, yang ni ada 10 kilo, kau ada lebih kurang macam tu, maka dimaafkanlah, dimaafkan. Tak adalah semestinya mesti bagi 3 tu 20 kilo, 3 20 kilo, mesti tepat 20 kilo. Tu tak boleh lah. Dalam pada itu, daging kurban tidak boleh diberikan pada musuh, kerana kita sebagai umat Islam sepatutnya berusaha melemahkan musuh. Musuh ni siapa dia? Iaitu kafir harbi. Kafir harbi. Yang boleh bagi tadi kafir zimmi ataupun kafir mu'ahad. Bukannya membantu dan menguatkan mereka dengan sedekahnya. Firman Allah SWT maksudnya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ayat 60 surah Al-An'am. Wallahu alam. Itu pembahagian daging kurban. Pembahagian daging kurban. Okay, hari ini kita masuk pada bab akikah. Akikah muka surat 180. Perkataan akikah itu pecahan daripada perkataan aqqa. Maknanya pada lughah belah ataupun potong. Aqqa ataupun akikah, artinya belah ataupun potong. Dan maknanya pada syarak iaitu menyembelih binatang untuk bayi, pada hari yang ke-7 lahirnya dengan dicukur rambutnya. Menyembelih binatang tu akan diterangkan kemudian. Untuk bayi iaitu kanak-kanak yang baru lahir pada hari yang ke-7 lahirnya. Hari yang ke-7 lahirnya
dengan dicukur rambutnya, lelaki ke perempuan ke dicukur sekalian rambutnya tu. Rambut yang dibawa daripada perut ibunya tu, ya, dicukur. Waktunya ialah sebaik selesai bayi itu keluar daripada perut ibunya. Waktunya, waktu kita yang baiknya, iaitu setelah kanak-kanak tu lahir keluar daripada perut ibunya, ya, di perut ibunya. Berakikah itu hukumnya sunat muakkad. Sunat muakkad tu sunat yang sangat-sangat dituntuti, Ya, perkara-perkara sunat muakkad ni kalau kita tak buat, tertinggal ke, terlupa ke dan sebagainya, dia boleh diqadakan, diqadakan. Atas orang yang menanggung nafkah. Ya, sunat muakkad atas orang yang menanggung nafkah bayi itu. Menanggung nafkah bayi itu dia kata seperti bapa ataupun datuknya. Daripada wangnya sendiri. Bukan daripada harta bayi itu. Daripada wangnya sendiri, wang daripada datuknya ataupun wang daripada ayahnya. Daripada ayahnya. Bukan daripada harta bayi itu. Bukan daripada harta bayi itu. Dan sunat disembelih pada hari yang ketujuh. Sunat disembelih pada hari yang ketujuh. Binatang yang disembelih itu syaratnya sama macam binatang yang diluluskan buat korban. Sebelum ni dulu kita terangkan tentang kenangan korban, iaitu unta umur dia 5 tahun masuk ke 6. Unta 5 tahun masuk ke 6. Kalau kita dah ada unta lah, ya. Lembu, kerbau dan kambing masuk tahun ketiga. Lembu, kerbau, kambing dia masuk tahun ketiga, maknanya dia 2 tahun lebih lah. 2 tahun masuk ke 3 tahun. Dan biri-biri umur setahun. Maknanya umur biri-biri ni lagi cepat. Umur setahun masuk kedua. Umur setahun masuk kedua, atau sudah bersalin 2 gigi sebelah hadapan. Ya, sama ada dia berumur setahun masuk kedua ataupun sudah bersalin 2 gigi sebelah hadapan. Ini tentang umur-umur ni. Terpulanglah pada kejujuran orang yang memelihara kambing atau binatang berkenaan. Ya, tapi kalau orang Islam, dia tak wani nak tipu-tipu. Ya, tapi kita sekarang ni kita nak melakukan ibadah kurban ke, ibadah akikah ke, kita terpaksa melutut kepada orang kafir. Sebab kita selalunya kita beli binatang ni pada orang-orang kafir, kan? Itu merupakan satu fardu kifayah yang tak lepas pada kita, yang kita kena menjawablah di akhirat besok. Okay. Bagi seorang baby, seekor kambing atau 1/7 lembu ataupun kerbau. Bagi seorang bayi, seekor kambing, dengan seekor kambing atau 1/7 lembu ataupun kerbau. Kalau dia numpang sama-sama dengan orang lain, satu kumpulan tu ada 7 orang, dia ada satu bahagian. Satu bahagian. Yang afdalnya bagi lelaki, kalau kanak-kanak lelaki, 2 ekor biri-biri ataupun kambing. 2 ekor biri-biri ataupun kambing kalau kanak-kanak lelaki. Atau 2/7 lembu ataupun kerbau. Atau 2/7 lembu ataupun kerbau. Kalau dia ikut satu grup kumpulan, kalau dalam seekor lembu ataupun kerbau tadi, yang sepatutnya dia ambil 2 bahagian. Yang 5 lagi orang lain punya. Ya, dia punya 2 bahagian. Seelok-eloknya, ya. Alhamdulillah kalau kita dapat 1 bahagian pun dah bertuah dah, okey.
Berkekalanlah sunat akikah itu hingga kanak-kanak itu balik. Ya, berkekalanlah sunat akikah itu hingga kanak-kanak itu balik. Balik ni mana dia cukup umur. Cukup umur ni adalah mengikut tahun qamariyah. Tahun qamariyah, bukan tahun Masihi, ya, tahun qamariyah. Ketika itu gugurlah tuntutan atas ibu bapa dan datuknya. Kalau dia dah balik, maka lepaslah kewajipan ibu ataupun ibu bapa ataupun datuk dia tadi. Kalau dia dijaga oleh bapa ataupun datuk dia. Lepas itu, jika budak itu berkehendak, kenalah ia mengerjakan sendiri. Kalaulah dah sampai umur dia balik, ya, tak dapat nak dilaksanakan akikah tu, ya, maka itu adalah atas kanak-kanak itu sendirilah. Kalau dah sampai balik, ya, lepas tu kalau tak ada dibuatkan akikah untuk dia, maka dia boleh melaksanakan sendiri. Sekiranya bayi itu mati sebelum hari yang ketujuh, sekiranya bayi itu mati meninggal dunia sebelum hari yang ketujuh atau lepas daripada hari yang ketujuh, ya, belum sempat hari yang ketujuh dia meninggal dunia, ataupun dah lepas hari yang ketujuh, dah hari yang ke-2 minggu kot, ya, atau lepas daripada hari yang ketujuh sebelum balik, janji sebelum balik, sunat juga diakikahkan. Kot dia baru hari yang ke-6 dia meninggal dunia. Jadi disunatkan juga buat akikah untuknya. Terkadang-kadang akikah ini boleh jadi wajib apabila dinazarkan. Ya, bila akikah tu kalau kita nazarkan dia jadi wajib. Seperti katanya kerana Allah atasku wajib membuat akikah untuk anak ini. Kerana Allah. Huruf qasam, huruf sumpah. Disebut wallahi, billahi, tallahi. Disebut itu kan. Ya, wallahi atasku wajib membuat akikah untuk anak ini. Dia ada sebut wallahi ataupun billahi, tallahi. Tu hari tu yang di Pertuan Agong mengangkat sumpah kan, menjadi jawatan agung seterusnya, ya, kan waktu dia nak angkat sumpah tu dia ada sebut wallahi billahi tallahi. Waw ba ta tu dikatakan huruf sumpah ataupun huruf qasam ataupun huruf sumpahnya. Membuat akikah untuk anak ini. Wallahi wajib atasku membuat akikah untuk anak ini. Dia kata begitu, maka dia kenalah melakukan nazar maknanya dia akikah wajib. Atau takyinkannya dengan katanya, takyin tu menentukan, ditentukannya. Maksudnya bagi Allah ataupun wallahi atas aku memperbuat akikah dengan kambing ini. Kambing tu ada depan dia, dia cakap pada orang, wallahi kambing ini adalah untuk aku mengadakan akikah untuk cucu dia ke ataupun untuk dia sendiri pun kan. Bagi Allah atasku memperbuat akikah dengan kambing ini. Itu dikatakan takyin. Takyin tu dia menentukan. Kalau ada 2-3 ekor kambing depan dia tunjuk. Yang ni adalah wajib atasku nak buat akikah. Tak buat akikah. Maka itu dikirakan dia bernazar dan itu dikirakan akikah wajib. Akikah wajib. Pendeknya, dengan ditunjuknya kambing ini untuk akikah, jadi wajiblah ia. Wajib tu apa maksud wajib? Wajib ni adalah hukum syarak taklifi. Wajib maksud dia
Kalau buat dapat pahala, kalau tak buat berdosa. Buat dapat pahala, tak buat berdosa. Wajiblah ya. Yang jadi sunat itu tidak ditakyinkan. Kalau yang hak yang sunat tu dia tak takyinkan, dia tak ada tunjuk. Dia tak ada tunjuk ada 2-3 ekor kambing tu. Dia kata salah seekor kambing ni esok aku nak buat korban, nak buat kekoh. Dia sebut secara umum. Dengan tidak ditakyinkan, dengan ditunjuk ataupun sebagainya. Akikah wajib. Akikah wajib. Yang nazar tadi, yang nazar. Tuannya tak boleh makan. Tuannya tak boleh makan. Bahkan kena sedekahkan kesemuanya. Ya, akikah wajib yang dia nazarkan tadi. Tak boleh makan. Bahkan kena sedekah kesemuanya. Orang yang bernazar tu tadi. Sedekahkan semuanya kepada fakir miskin. Fakir miskin. Dengan dimasakkan secara manis. Sedekahkan pada fakir miskin. Kalau akikah ni kita afdalnya kita masak dengan cara, dikata cara manis. Cara manis ni saya pun tak berapa faham. Ya, selalunya kita masak-masak ni semuanya masak pedas lah kan. Ya, masak-masak kari tu pedas lah. Tapi selama-lamanya seumur saya macam itulah masak dia. Macam itulah masak dia. Tak ada kot kata rasa manis jadi macam pengat tu pula kan. Itu tak ada katakan jadi lauk pula. Tulangnya jangan dipatah-patahkan. Tulangnya jangan dipatah-patahkan. Ya, tu kalau kita nak bagi pada fakir miskin tu tulangnya jangan dipatah-patahkan. Tapi kalau kita nak masak dalam periuk, ya, kalau yang rangka tu yang panjang-panjang tu mana rupa kalau tak masak, kalau tak patah kan. Tulangnya jangan dipatah-patahkan. Itu bukannya wajib kan, bukannya wajib. Kalau dipatahkan berdosa ataupun kalau dipatahkan jadi tak sah apa akikahnya. Tidak sampai begitu. Ya, tulangnya jangan dipatah-patahkan, kemudian hantarkan kepada mereka. Hantarkan pada mereka, pada fakir miskin, Adapun akikah yang sunat, sunat ni hukum syarak taklifi yang kedua, iaitu sunat. Yang tadi wajib kalau kita buat dapat pahala, tak buat berdosa. Kalau yang sunat ni, kalau kita buat dapat pahala, kalau tak buat dia tidak menjejaskan ibadat yang kita laksanakan. Ya, sunat dimakan sebahagian daripadanya. Bagi orang yang melakukan akikah tu, sunat sebahagian daripadanya dan sebahagian disedekahkan kepada fakir miskin. Cuma di sini sunat dimasak dan sunat dimasakkan dan pada kurban sunat wajib diberi daging mentah. Ya, wajib diberi daging mentah. Itu kalau yang sunat, ya, kurban sunat ni kita bagi daging mentah. Sunat dibangkan pada telinga kanan bayi. Sunat dibangkan pada telinga kanan bayi dan dikamatkan pada telinga kirinya. Telinga kanan bang, telinga kiri kamat. Ya, dia dekat sini tak ada dia sebutkan lelaki ke perempuan ke, maknanya sama je lah. Ya, lelaki ke perempuan ke, belah kanan kita azan, belah kiri kita kamatkan. Sebaik saja ia lahir supaya didengarnya nama Allah sebelum mendengar percakapan yang lain. Jadi percakapan yang utama yang patut dia dengari ialah disebutkan dengan kalimah Allah, dengan nama Allah. Lahir supaya didengarnya nama Allah, nama Allah. Sebelum mendengar percakapan yang lain, sebelum dia mendengar cakap-cakap yang lain, dia dengar nama Allah dulu. Dengar nama Allah. Ya.
Allah ni, nama Allah ni, dia adalah ayat Quran. Dia adalah ayat Quran. Di samping dia Asmaul Husna, dia adalah ayat Quran. Sebab dalam Al-Quran disebutkan hampir 2000 kali kalimah Allah ni. Kalimah Allah ni disebut dalam Al-Quran hampir 2000 kali ataupun lebih, mungkin lebih lagi, 2000 kali. Yang saya ingat, kalau Allahu ada 980 kali. Allahi ada 1192. Allaha ada 590. Allah ada 590. Allahu ada 890. Allahi ada 1192. Campurkanlah. Itu ayat Quran. Sebab itu kalau kita sebut nama Allah tu, kita rasakan ayat Quran, maka kita kena sebut dengan betul lah Allah, kan? Allah. Jadi bila kita sebut ayat Quran ni, kalau sebut ayat Quran ni, kalau dalam semayang satu huruf ada, kita dapat 50 pahala. 50 pahala. Kalau di luar semayang, kalau kita tak ada dalam semayang, kalau kita tak ada ayat semayang, satu huruf 10 pahala. 10 pahala. Kalau kita sebut di luar semayang, tapi kita ada air semayang, kita dapat 25 pahala. Kan? 25 pahala. Jadi bila kita sebut Allah tu, kita sikap kita, nama Allah ni adalah ayat Quran. Maknanya kita baca, kita sebut ayat Quran. Jadi kita dapatlah pahala. Allah ada berapa? Ada 4 huruf, kan? Allah ada 4 huruf. Ada 4 huruf. Kalau kita ada, kalau kita dalam semayang, kita sebut Allah, 4 kali 50. Kalau kita tak ada air semayang, kita dapat 4 kali 10, 40. 40. Kalau kita ada air semayang, tapi kita tidak di dalam semayang, kalikanlah 4 kali 25. 4 kali 25 dapat 100. 100. Kalau kita nak nilaikan, dapat pahala. Supaya didengarnya nama Allah sebelum mendengar percakapan yang lain. Dan dibacakan surah Alam Nashrah. Dibacakan Alam Nashrah. Selepas azan tu, bacakan Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraknya. Pada telinga kanan, dan surah Inna Anzalna pada telinga sebelah kiri. Pada telinga sebelah kiri. Ni musim cuti sekolah ni selalunya adalah orang buat apa akikah ke, yang orang buat akikahnya. Menurut pendapat ulama bahawa budak itu, budak yang kita bacakan surah Alam Nashrah pada telinga kanan, Inna Anzalna pada telinga kiri itu, mengikut pendapat ulama bahawa budak itu dijauhi daripada berzina bila besar kelak. Bila dia besar kelak, dia tidak melakukan zina. Jadi kita rasakan mungkin yang berlaku zina-zina ni, mungkin budak-budak tu tidak dibacakan surah Alam Nashrah dan juga Inna Anzalna. Anzalna. Okey, yang dijauhi daripada berzina bila besar kelak. Sunat disuapkan ke rumah. Sunat disuapkan ke rumah yang telah dimamahkan ke dalam mulutnya. Sunat tadi apa disunat? Sunat kalau buat dapat pahala, kalau tak buat pun dia tidak menjejaskan ibadah berkenaan. Sunat disuapkan kroma yang telah dimamahkan. Siapa yang memamahkan ni? Selalunya kepada imam-imam lah, ataupun orang-orang yang soleh, yang selalunya yang dijemput dalam apa majlis akikah tu,
Ya, kadang-kala ada buat boyan, naik boyan dan sebagainya. Ya, di semasa naik boyan tu adalah kumpulan-kumpulan marhaban dan sebagainya. Ya, sampai pada waktu wa muhayyan, ya, wa muhayyan tu, ya, semua orang berdiri. Bila semua orang berdiri, kemudian bapa budak tu tadi, dukung budak tu keliling ikut seorang orang yang dikatakan orang yang soleh. Itulah orang yang soleh tu. Ya, jadi mereka inilah yang kunyah-kunyah apa buah tamak tu. Setengah kata kunyah, ada setengah kata kita hanya sapukan pada lelangit kanak-kanak tu. Sapukan pada lelangit kanak-kanak tu. Ya. Ya, dimamakan ke dalam mulutnya, atau benda yang manis. Kalau tak ada kurma, air gula, air gula. Sunat dicukurkan kepalanya sama ada laki-laki ataupun perempuan pada hari yang ketujuh lepas sembelih akikah. Kemudian ditimbang rambutnya dengan emas dan emas tu disedekahkan kepada orang. Mana apabila dicukurkan rambut dia, kemudian rambut itu ditimbang ada berapa gram, kan? Ya, timbang sama dengan timbangan rambut tu, ya, maka emas itu diberikan pada orang ramai. Mengikut kitab ni lah. Ya, kalau kita ada duit bolehlah buat, kan? Kalau tak ada duit nak buat macam mana? Pada hari itu juga sunat diberi namanya. Sunat diberi namanya. Dan nama itu biarlah nama yang molek-molek. Nama yang molek-molek. Macam Rasulullah disuruh sebut min ba'dismuhu Ahmad. Kan? Min ba'dismuhu Ahmad. Ya. Itu dalam surah Saf. Kemudian kalau dalam kitab janji itu wasammahu Muhammadan wa akrama masywah wasammahu Muhammadan wa akrama masywah, dan disebutkan namanya Muhammad. Ya, kalau tadi sebutkan Ahmad, min ba'dismuhu Ahmad, dalam surah Saf tu katakan Ahmad. Ya, dikatakan bahawa nama sebutan Muhammad dalam Quran ada 4 kali. Nama Muhammad dalam Al-Quran ada sebut 4 kali, sementara Ahmad ada sekali. Maknanya nama Rasulullah dalam Al-Quran ada 5 kali. Ya, Ahmad tu dikatakan nama Rasulullah di akhirat besok. Ya, di dunia ni nama dia Muhammad. Ya, di akhirat besok nama Rasulullah tu Ahmad. Ahmad. Ya, sunat apa pada hari itu juga sunat diberikan namanya. Ahmad ke Muhammad ke, selalunya nama-nama yang baik ni daripada Al-Asma'ul Husna lah. Al-Asma'ul Husna. Kalau Al-Asma'ul Husna tu kita kena tambah sama ada apa Nur ke Abdullah ke, kan? Nur Muhammad ke Abdullah ke, ya. Kita ada tambahan Abdul. Tak kira lah. Ataupun kalau kita selalunya Kulub lah, Anjang lah, kan? Alang, ya, Kulub, Anjang, Alang. Dan nama itu biarlah nama yang molek-molek. Ya. Sunat dikhatankan pada hari itu juga. Dia kata sunat dikhatankan pada hari itu juga, dan wajib bila telah balik. Bila telah balik wajib dikhatankan. Tapi Rasulullah tu dikatakan wa ulida sallallahu alaihi wasallam nazifan maktunan maqtu'as surrah. Ya. Rasulullah tu dia dilahirkan dalam keadaan yang bersih, nazifan, bersih, dan maktu'an ni dah sedia berkhatan. Tak ada kulub dia. Ya. Maktu as-surrah dah terpotong pusat dia pun.
Pusat dia pun telah terpotong. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu sunat dikhatankan pada hari itu juga dan wajib bila telah balik. Kecuali dari asalnya sudah terbuka khasyafahnya. Kau kata anak-anak tu lahir-lahir tengok dah siap berkhatan, dah tak ada khasyafah dia. Kalau macam Rasulullah tadi dikatakan nazifan maktunan. Nazifan dan suci bersih, maktunan dah sedia berkhatan. Dikhatankan pada hari itu juga dan wajib bila telah balik. Kecuali dari asalnya sudah terbuka khasyafahnya. Jika demikian, tiadalah wajib dikhatankan. Kalau dah tak ada khasyafahnya, nak mana, kat mana pula nak potongnya kan? Takkan nak potong kepala dia. Ya, jika demikian, tiadalah wajib dikhatankan. Gitulah apa petikan berkenaan dengan artikel berkenaan dengan kaedah-kaedah akikah, akikah yang terdapat dalam kitab ni. Mungkin kalau dibaca dalam kitab-kitab yang lain disebutkan ada cara-cara yang berlainan pula. Okey, saya rasa waktu pun dah masuk kan? Dah masuk. Jadi kita berhentilah takat ni dulu. InsyaAllah ada satu lagi tajuk. Ada lagi dua tajuk lagi ada. Ya, kita ni dah nak penghujung, dah nak habis dah kitab ni. Kitab apa idaman penuntut ni. Jadi kita bersabarlah, ada dua tajuk lagi untuk kita berpindah kepada kitab yang lain. Begitulah pengisian yang dapat saya berikan untuk sesi bulan ini. Semoga sedikit yang sampaikan ada manfaatnya untuk kita bersama. Oleh itu saya minta maaflah kalau ada penyampaian saya yang kurang baik. Yang baik pada Allah, takbir atas kelemahan saya sendiri. Kita akhiri majlis dengan baca suratul As dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.